Yalah, saya IT pun tak apa nak pandai. Nampak sangat dalam 6 bulan ni saya ketinggalan dari segi IT, dan saya kongsikan kepada semua pelajar agar maklumat saya sampai kepada semua pelajar. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kita masuk pada bahagian kedua tentang portfolio. Cabaran praktikum jarak jauh ini memanglah satu benda yang sangat menyukarkan. Tetapi walau bagaimanapun, saya tidak terlalu rigid. Kalau pada saya sendiri, saya akan berikan sedikit keringanan kerana ada beberapa perkara yang anda tidak boleh selesaikan jika anda tidak hadir ke sekolah. Suka saya nak beritahu, ada banyak dokumen yang memerlukan tanda tangan dalam portfolio. Mana-mana dokumen yang memerlukan tanda tangan akan diberikan kelonggaran sehingga sekolah dibuka. Lepas je sekolah buka, dokumen yang memerlukan tanda tangan mestilah diselesaikan. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah orang kata anda boleh lepas tangan. Dokumen tersebut mestilah tersedia pada waktu dan ketikanya. Janganlah disebabkan PDPR, anda praktikum di rumah, saya berada di Ipoh, saya tak boleh pantau, ataupun pensyarah lain tak boleh pantau apa yang anda sediakan untuk praktikum. Jadi portfolio ini adalah salah satu bukti yang anda melaksanakan praktikum, kerana portfolio ini berfungsi sebagai rekod apa yang anda lakukan. Oleh kerana praktikum ini berlaku secara PJJ dan juga PDPR, maka pemantauan yang lebih ketat akan dilaksanakan. Saya faham tak semua maklumat yang anda boleh perolehi, tapi cubalah sedaya upaya. Ingat ya, untuk portfolio, dokumen yang terpakai ialah dokumen praktikum 2019 versi kedua. Berkenaan portfolio praktikum, mari kita tengok apa yang ada pada setiap bahagiannya. Bahagian pertama ialah maklumat diri. Di situ anda perlu mengisikan biodata anda, melampirkan surat pengenalan diri dan juga pernyataan profesional. Biodata diri tu ada borangnya, anda cuma perlu isikan. Cuma saya minta satu saja, letaklah gambar yang rasmi. Jangan letak gambar Facebook. Tahu gambar Facebook macam mana? Macam ni. Perkara ni dah berlarutan sejak daripada unit M lagi. Setiap kali praktikum mesti ada pelajar yang letak gambar Facebook. Gambar macam ni. Berkenaan pernyataan profesional terbahagi kepada 3, iaitu pernyataan sebelum, semasa dan selepas. Sebelum ni lebih kepada apa harapan anda, apa yang anda akan lalui dan cabaran yang anda lihat dan keinginan anda terhadap praktikum ini. Nyatakanlah serba sedikit. Okey, seterusnya pernyataan profesional semasa. Anda perlu sediakan pernyataan profesional semasa ni setelah lebih kurang 4 minggu berpraktikum. Jadi, anda nyatakan apa yang anda lihat, apa yang anda nampak dan apa yang anda hadapi. Sama tak macam yang pernyataan sebelum? Pernyataan profesional selepas lebih kepada rumusan secara keseluruhannya. Apa yang berlaku, apa yang anda hadapi, apa yang anda dapat sepanjang praktikum berlangsung. Bagi pernyataan profesional, saya lebih suka kalau anda rujuk kepada pensyarah anda, sebabnya ianya lebih akademik berbanding daripada pengurusan. Rujuklah pensyarah anda untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Terusnya bahagian kedua, kita ada maklumat sekolah. Terdapat beberapa borang ataupun gambaran grafik yang perlu anda dapatkan. Contohnya, peta lokasi, pelan sekolah, bilik darjah, carta organisasi, misi, visi, takwim sekolah, senarai nama staf dan juga peraturan-peraturan sekolah. Bagi peta lokasi, anda boleh buat carian dalam Google Map. Pelan sekolah, anda boleh ambil daripada takwim sekolah. Bilik darjah, iaitu anda snaplah gambar Google Classroom anda tampallah di situ buat sementara waktu. Apabila sekolah dibuka nanti, barulah anda ambil gambar fizikal yang sebenar kelas yang anda ajar, ya. Kemudian carta organisasi anda boleh ambil daripada takwim sekolah.
Misi dan visi sekolah kalau boleh jangan ubah, sebab kita ikut perkeliling kementerian untuk misi dan visi ya. Takwim sekolah yang dalam portfolio ni anda ambil daripada takwim sekolah yang sebenar di sekolah. Keluarkan selemasanya daripada mula anda praktikum hingga anda akhir praktikum. Boleh minta takwim daripada guru pembimbing dan buat semula dalam portfolio praktikum. Peraturan-peraturan sekolah ni terbagi kepada dua, sama ada peraturan murid ataupun peraturan untuk guru dan juga staf. Mana-mana pun boleh. Kalau anda handal, letaklah dua-dua. Saya lebih suka. Tetapi saya nak ingatkan, buatlah kerja sikit. Janganlah anda photostat, anda selit masuk dalam portfolio anda. Ambillah cara yang profesional. Sekurang-kurangnya anda snap gambar ataupun anda scan, kemudian anda letak paste elok-elok dalam borang, kemudian anda print lain. Nampak sikit anda buat kerja. Senarai nama staf boleh diambil daripada takwim. Pastikan lengkap ya, jawatan dan juga grade guru dan staf ya. Kalau nanti anda buka dokumen praktikum 2019 versi 2, anda akan nampaklah di situ bagaimana contoh yang saya hendak. Bahagian yang ketiga, maklumat tugas. Kita telah sediakan satu borang dalam portfolio praktikum, jadi anda cuma perlu isi saja maklumat yang ada. Kita faham PDPR ni banyak benda yang tak ada, tapi mana yang ada isi. Seterusnya berkenaan tentang borang kehadiran. Borang kehadiran ada dua, iaitu borang kehadiran praktikum bulanan dan juga borang rumusan kehadiran praktikum. Buat masa ini, anda hanya perlu sediakan borang kehadiran praktikum bagi setiap bulan. Bagi borang kehadiran praktikum, ianya perlu diisi pada setiap bulan dan juga borang rumusan kehadiran diisi di akhir praktikum nanti. Sekiranya anda ada MC dalam tempoh praktikum ini, sila maklumkan terus kepada saya. Jika ada berita terkini ataupun update berkenaan tentang borang kehadiran, saya akan maklumkan dalam WhatsApp group. Seterusnya yang keempat, maklumat kurikulum. Yang pertama tentang DSKP. Untuk bahagian ini, anda perlu meletakkan DSKP semasa kelas yang anda ajar. Sekiranya anda ajar tahun 5 bahasa Melayu, maka anda letaklah DSKP tahun 5. Jangan letak DSKP tahun 1. Itu dah jadi ajaran sesat ya. Kemudian berkenaan rekod pengajaran berpasangan. Kita ada borang-borangnya yang perlu diisi. Tak perlulah susah hati kerana borang tersebut lebih bersifat kepada borang pemerhatian. Dan pengajaran berpasangan ini mestilah berlaku mengikut keadaan semasa di sekolah. Untuk maklumat inovasi PDP, kita telah sediakan satu borang. Apa jua inovasi yang anda telah buat, satu inovasi gunakan satu borang. Ada butiran yang perlu anda catatkan. PDPR ini rasanya setiap kali mengajar mesti ada inovasi. Jadi setiap inovasi PDP yang anda lakukan, lengkapkanlah borang yang telah diberikan. Pada masa yang sama terdapat juga senarai dan maklumat murid. Senarai ini anda boleh mintalah dengan guru pembimbing. Pastikan senarai yang ada dalam portfolio adalah senarai murid yang anda ajar. Jangan letak senarai nama murid orang lain ya. Bahagian kelima iaitu maklumat co-curriculum. Seperti mana yang kita tahu, pelaksanaan PDPR ni dah tentulah tak ada aktiviti co-curriculum di sekolah. Walau bagaimanapun, anda tetap perlu menyediakan pelaporannya di dalam portfolio. Yang pertama tentang rancangan aktiviti co-curriculum. Yang ini anda boleh ambil daripada takwim sekolah. Anda pindahkan saja maklumat daripada takwim, masukkan dalam bahagian ini. Kemudian, sekiranya anda boleh mendapatkan senarai nama murid bagi bidang co-curriculum yang anda ajar, maka anda letakkanlah. Kemudian juga anda kena sediakan laporan aktiviti co-curriculum
sekiranya kurikulum ini berjalan. Bagi rancangan projek ataupun peranan-peranan lain dan juga laporan projek atau peranan-peranan lain, anda perlu sediakan sekiranya anda ditugaskan oleh pentadbir sekolah untuk satu-satu perkara. Contohnya, anda diminta untuk mengendalikan satu kursus untuk cikgu-cikgu di sekolah secara maya. Jadi, anda sediakan rancangan projek lengkap seperti anda buat kertas kerja dan juga pelaporannya seperti mana yang ada pada borang yang kita dah sediakan. Seterusnya, bahagian ke-6 ialah jurnal. Jurnal ni seperti mana yang saya beritahu tadi, perlu disediakan setiap minggu. Dalam bahagian jurnal ni sudah ada contoh dan juga format penulisan. Anda cuma perlu buka, teliti dan cuba buat jurnal menggunakan format yang telah diberikan. Saya juga menyediakan borang berasingan untuk jurnal. Tujuannya, anda type dulu jurnal menggunakan borang tersebut dan kemudiannya apabila anda nak muat naik ke My Forum, maka anda cuma perlu copy paste sahaja. Jadi tak perlulah untuk type semula dalam borang My Forum tu. Nanti penat, patah dari jemari anda. Penulisan jurnal ni anda perlu buat berdasarkan apa yang ternyata jelas berlaku di sekolah dalam tempoh seminggu. Minggu pertama, kebanyakan pelajar akan buat berkenaan tentang kawalan kelas. Untuk pengetahuan anda, contoh-contoh jurnal juga boleh dilihat dalam My Forum. Cara dia, buka description di bawah tu tajuk jurnal, anda klik, anda dengar. Nanti anda tahulah macam mana nak cari jurnal yang ada dalam My Forum. Itulah salah satu kebaikan My Forum. Okey, bahagian yang terakhir, bahagian yang ketujuh ialah lain-lain. Bahagian ini anda perlu menyediakan rekod prestasi, markah ujian ataupun penilaian. Jika borang yang disediakan tidak bersesuaian, anda boleh pindah berdasarkan keperluan anda. Anda tak perlu WhatsApp saya, "Cik, borang ni tak sesuai lah dengan penilaian yang guru bagi." Tak apa, anda pindah sahaja borang yang telah diberikan agar ianya bersesuaian dengan rekod semasa di sekolah. Okey, bagi slip lampiran guru ganti ni tak berlakulah PDPR ya. Kalau tak dulu, sini-sini anda bahagian ni saja sampai 3-4 muka. Jadi tak ada isu ya guru ganti selagi PDPR berlangsung. Seterusnya, kita akan membicarakan tentang fail RPH. Antara kandungan fail RPH ni ialah biodata guru pelatih dan juga jadual waktu peribadi. Yang ni anda boleh ambil semula daripada portfolio praktikum. Anda masukkan dalam fail RPH. Kemudian ada satu borang yang dinamakan maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Borang ini anda cuma perlu catatkan tarikh apabila penyeliaan tu berlaku. Berapa hari bulan, minggu ke berapa dan catatan. Borang ini hanyalah tujuan sebagai rekod sahaja. Kemudian ada satu borang yang dinamakan pertemuan atau perbincangan profesional. Yang ni pun anda perlu rekodkan setiap kali anda ada perbincangan dengan guru besar, dengan guru pembimbing, dengan ketua panitia, dengan pentadbir sekolah, dengan pesyarah penyelia ataupun siapa sahaja, termasuklah pemantau. Anda rekodkan apa perkara yang dibincangkan, siapakah pensyarahnya dan juga tarikh. Seterusnya ada rancangan pengajaran 12 minggu. Daripada DSKP, anda buatlah rancangan pengajaran 12 minggu. Ini adalah dokumen yang terpenting sekali kerana dokumen inilah menunjukkan apa yang anda akan ajar pada murid-murid anda selama 12 minggu. Seterusnya secara harian, anda perlu letakkan dan juga susun RPH anda pada pembahagi-pembahagi yang telah disediakan.
Sebelum saya terlupa, saya pun kena ambil kehadiran. Anda kena komen di bawah dengan komen saya hadir mendengar taklimat. Selepas daripada ini, saya akan catatkan siapa yang hadir mendengar saya punya taklimat ini. Sebelum sekolah dibuka, jagalah keselamatan, jaga kesihatan, patuhi SOP. Urusan kita belum selesai. Itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.